Hello, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi. Okey, nama saya Syarudin. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang cara mudah untuk memahami subjek sejarah. Okey, saya tahu subjek sejarah adalah subjek yang memerlukan pembacaan yang banyak. Sebenarnya tidak perlu membaca dengan banyak, tapi perlu memahami, menghayati dan juga mengetahui untuk mengingati segala fakta-fakta yang ditulis dalam sejarah. Okey, dengan kelapangan masa yang saya ada dengan juga pengalaman yang saya ada memperolehi subjek SPM dalam subjek sejarah A dan juga subjek STPM dalam mata pelajaran sejarah juga A atau 4 flat dan menjadi pelajar terbaik pelajar tingkatan 6. Okey, mari saya nak kongsikan dengan anda satu tip ataupun cara yang paling ringkas yang saya selalu gunakan untuk mengingati setiap poin dan fakta yang ada dalam petikan buku teks sejarah itu. Mari saksikan video ini dan jangan lupa subscribe saya punya YouTube untuk mengetahui info-info dengan lebih lanjut yang akan memberi manfaat kepada anda. Jom, mari kita pergi. Okey, langkah yang pertama, apa yang perlu anda buat adalah anda perlu membaca keseluruhan petikan di dalam buku sejarah itu dengan memberi tumpuan secara 100% terhadap buku tersebut. Bukan baca satu line by line tapi baca secara ringkas di mana anda baca laju-laju dan anda cuba faham apa yang hendak disampaikan di dalam buku tersebut. Contoh, masyarakat agraria. Dia menceritakan tentang apa? Masyarakat agraria adalah masyarakat yang berasal daripada pertanian. Ekonomi dia berasaskan pertanian dan menetap di mana? Dan tentulah kalau ada pertanian, mestilah kawasan penempatan mereka letak di pinggir-pinggir pantai ataupun pinggir yang ada sumber air di situ. Ini adalah langkah yang kedua. Anda perlu sediakan kertas seperti ini. Kertas kosong seperti ini Kalau lagi kecil lagi bagus. Kalau besar macam ni standard lah. Kertas saiz A4. Okey, kertas ini tujuannya anda perlu menulis secara ringkas berkenaan dengan apa yang anda telah baca pada langkah yang pertama tadi. Kemudian anda tulis dekat sini secara ringkas poin. Itu yang pertama. Poin, huraian, contoh, kesimpulan. 4 perkara ini sudah cukup untuk anda mengurai satu topik itu untuk satu perenggan. Okey, seterusnya, langkah yang ketiga adalah anda perlu mengingati perkara tersebut, topik tersebut ataupun tajuk tersebut. Cara anda mengingati adalah anda perlu menghafal menggunakan kaedah-kaedah yang anda mahir. Anda sendiri mahir lah. Kalau kaedah cara saya adalah macam ini. Jom. Okey, caranya adalah saya akan membawa satu kertas sambil menghafal macam ini. Semasa anda sedang menunggu Indo Adi ataupun memasuki pertandingan bermain game Mobile Legend contohnya kan, apabila anda sedang menunggu pemilihan hero, anda boleh juga jadi seperti ini. Macam itu. Atau anda juga boleh membaca atau menghafal apa yang sudah anda ingat selepas anda bersukan ataupun jogging ataupun lakukan aktiviti seperti saya. Contoh macam ini. Anda simpan satu note di kocek anda, kemudian anda buka, anda baca balik semula, kemudian anda akan ingat setiap poin saja. Anda cuba ingat poin sahaja. Lepas tu, tutup balik, simpan dan sambung.
seterusnya adalah langkah yang keempat, di mana langkah keempat ini adalah langkah yang paling saya guna, yang paling saya suka kerana saya menggunakan tulisan yang cincai pincai, antam sajalah, tapi tulisan itu adalah bertujuan untuk cara saya memuntahkan apa yang saya ingat ke dalam satu kertas tanpa ada susunan ayat yang teratur, sekadar menulis untuk mengingati sahaja. Yalah, kita perlu ingat, kalau kita nak ingat sesuatu perkara, kita perlu membaca, kita perlu menghafal, kita perlu melihat, kita perlu mengucap, bertutur kata perkataan yang kita hendak ingat. Dan yang ketiga adalah kita kena menulis perbuatan untuk mengingati apa yang kita telah belajar. Contohnya macam ini. Saya akan muntahkan apa yang saya telah belajar di dalam kertas ini. Kena ada pen. Ya, saya muntahkan Okey. Dan inilah hasilnya. Anda boleh tengok. Tak perlu cantik, tak perlu tersusun ataupun tidak perlu mempunyai cara tak perlu kemas lah, senang. Macam ini saja. Perlu macam ini sahaja. Ini cara saya muntah. Ini langkah yang keempat. Ini cara saya. Kalau cara anda, saya tidak tahu. Ini cara saya yang saya nak kongsikan kepada anda. Dan setelah anda melakukan semua langkah tersebut, langkah yang terakhir adalah langkah yang kelima. Langkah kelima ni saya tidak perlu bagi tahu lagi lah. Anda beli buku latihan dekat luar ataupun anda cari latihan dekat buku teks sejarah anda, atau anda boleh cipta soalan berdasarkan imajinasi anda, soalan dalam fikiran anda sendirilah, untuk mencipta satu soalan untuk anda jawab sendiri berdasarkan poin pertama, iaitu tajuk kecil, tajuk utama kecil yang pertama, kemudian huraian, contoh dan ayat penutup atau kesimpulan. 4 perkara ini tulis secara ringkas. Anda tidak perlu menulis membuat latih tubi seperti anda ingin menjawab exam yang sebenar, kerana itu hanya membuang masa sahaja. Kerana anda perlu membuat latih tubi dengan banyak subjek-subjek yang lain dan banyak topik yang anda perlu perlu menghafal ataupun perlu mengingati topik-topik yang lain. Jadi tidak perlu tulis karangan ataupun fakta, contoh ke setiap perenggan, tak perlu. Perlu tulis poin sahaja secara ringkas di setiap soalan yang telah dikemukakan. Dan itu sahaja yang saya boleh kongsikan dengan anda. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.